sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Budi Anto dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 8 hari ini ingin membentangkan tentang maksud kelestarian etika dan peradaban dan cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Sebelum memulakan pembentangan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kumira anak perempuan Nina Megam, nombor matriks BB 2110577. Selamat pagi, saya Jemina Eva, anak Galan. Nombor matriks saya BC 2110014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Salma Syuhada binti Muhammad Noor dari kursus komunikasi bernombor matriks BA 2111069. Nama saya Adriana Arisa binti Ahmidin. Nombor matriks saya BA 2111068. Salam sejahtera, saya Mix Lemon Ali alias Tuil dengan nombor metrik BA 2111024. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama yang diberi ialah Liza Liliana binti Muhammad Ali. Kelestarian, peradaban dan etika. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak adalah sopan santun yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dan peradaban pula adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Kelestarian pula secara umumnya bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu. Pengenalan kepada topik kelestarian etika dan peradaban ialah sejarah Malaysia moden pada hari ini adalah suatu kesinambungan sejarah peradaban yang telah bermula sejak Syawal sebelum Masihi, itu sebelum terbentuknya Tanah Melayu dan Malaysia moden. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka telah bermula pada tarikh 31 Ogos 1957, namun sebagai sebuah peradaban, ia telah bermula sejak beratus tahun yang lalu. Akar kepada kemajadian Malaysia pada hari ini adalah apa yang telah dicorakkan sejak beratus tahun yang lalu oleh watan dan para Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, sebuah peradaban, membina adab, adat-adat rasam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosial budaya dan politik setempat. Oleh itu, semenjak kedatangan penjajah barat telah membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisah dari politik, nationality, legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Saya akan berkongsi dengan anda tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia dalam konteks negara bangsa. Cabaran pertama yang saya dapati adalah dari segi ekonomi. Masalah berkaitan dengan ekonomi telah wujud dari zaman British. British telah mewujudkan dasar pecah dan perintah yang digunakan di tanah jajahan untuk melemahkan bumi putera dan pada masa yang sama memberikan keutamaan kepada kaum imigran dan sekaligus memisahkan mereka daripada penduduk bumi putera. Contohnya, masyarakat Melayu bekerja dalam bidang pertanian di kawasan Dua Bandar. Masyarakat Cina pula bekerja di dalam bidang perniagaan dan bekerja di bandar, dan masyarakat India pula tinggal di estate dan juga ladang dan bekerja sebagai buruh. Akibat dari dasar yang diperkenalkan British pada masa itu, kesannya masih dapat dilihat sehingga hari ini. Ketiga-tiga kaum masih terpisah dan ia memisahkan kaum mengikut berbagai bidang. Perbezaan bekerja membuatkan hubungan interaksi pergaulan terbatas di antara kaum dan interaksi hanya berlaku di kalangan mereka sahaja. Hal ini kerana setiap kaum mempunyai perasaan perkauman yang menebal dalam diri masing-masing. Dominasi kaum dalam sesuatu sektor pekerjaan telah mengundang ketidakpuasan hati kaum lain. Hal ini menjadi isu kerana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sesuatu kaum yang lain mungkin mendapatkan pendapatan yang tinggi berbanding pekerjaan lain.
Hal ini amat rumit kerana sesuatu kaum itu hanya mahu penglibatan dari kaum mereka sahaja. Sebagai contoh, dalam sektor kerajaan seperti polis, ramai di antara mereka adalah kaum Melayu, dan sektor perniagaan masih lagi didominasi oleh kaum Cina. Sesuatu kaum itu mahu mendominasi walaupun pihak kerajaan telah membuka peluang kepada semua pihak tanpa mengira kaum dan bangsa untuk menceburi sektor perkhidmatan awam, tetapi hanya segelintir percampuran antara kaum yang berlaku. Jika hal ini berterusan, jurang pergaulan dan interaksi antara kaum akan meninggi dan akan menyebabkan negara bangsa sukar dicapai. Seterusnya, cabaran dari segi kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai agama, budaya dan bahasa yang berbeza. Perbezaan dari amalan gaya hidup tidak dapat dinafikan kerana masing-masing hidup berteraskan tradisi serta kebudayaan mereka. Setiap kaum itu hanya bergaul sesama kaum dan jarang dilihat bergaul dengan kaum lain. Ini telah menyebabkan ketidakfahaman tentang sesuatu budaya dan adat resam terhadap kaum yang lain. Memahami budaya dan adat resam tentang sesuatu kaum akan mewujudkan sikap toleransi. Tetapi, jika sesuatu kaum itu tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain, ini akan menimbulkan banyak persoalan kepada kaum tersebut. Sebagai contoh, setiap kaum menyambut perayaan mereka masing-masing, seperti kaum Melayu menyambut Hari Raya Aidilfitri, kaum India merayakan Taipusam, manakala Cina menyambut Tahun Baru Cina. Setiap perayaan ini disambut berlandaskan dengan agama masing-masing. Oleh sebab itu, pentingnya kita melibatkan diri dan bergaul dengan kaum yang lain agar dapat memahami sesuatu agama dan budaya dengan baik dan mewujudkan perpaduan yang jitu. Saya akan membentangkan mengenai masyarakat kepelbagaian. Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian. Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh ketuhanan, God atau Gospel, kekayaan, goal, serta kemenangan, glory. Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya. Kesepakatan tiga etnik terbesar negara iaitu Melayu, Cina dan India ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa. Terdapat 4 cabaran dalam masyarakat kepelbagaian. Pertama dari segi politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, serta akhir sekali agama dan budaya. Pertama politik, dari segi politik perkauman. Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Peranan parti politik ini ialah untuk menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. Akibat politik perkauman ini, sesetengah masyarakat sukar menerima pemimpin dari kaum lain. Seterusnya ekonomi, dominasi sektor ekonomi. Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. Seterusnya sosial, pemisahan fizikal. Ini berlaku akibat dasar pecah perintah British. Pemisahan fizikal ini menyebabkan hubungan yang renggang dan menyukarkan interaksi sesama masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya sistem pendidikan yang berasingan, sekular. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar di kalangan etnik sendiri saja. Contohnya seperti SMK, JKC, dan sebagainya.
agama dan budaya. Setiap etnik mempunyai agama, adat, istiadat, bahasa dan kebudayaan yang berlainan. Disebabkan ini mudah terjadinya konflik. Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri, serta ini menyebabkan mereka lebih mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan juga memilih sahabat. Cabaran seterusnya ialah kemajuan media sosial. Tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan media sosial menjadi salah satu halangan dalam proses melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Antara aplikasi media sosial yang sangat popular dalam kalangan rakyat Malaysia ialah Facebook, Twitter, Kenapa kemajuan Telegram media dan sosial WhatsApp. menjadi cabaran untuk melestarikan etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia? Baik, salah satu sebabnya ialah perbuatan fitnah sesama individu yang semakin berleluasa dalam kalangan pengguna media sosial. Fitnah bermaksud tuduhan yang diadakan atau dibuat-buat untuk memburukkan atau membencanakan seseorang. Masyarakat masa kini bukan sahaja menggunakan media sosial bagi mengetahui isu-isu terkini, tetapi mereka juga ingin berkongsi pendapat masing-masing tentang sesuatu isu. Dengan ini, wujudlah perbezaan pendapat dalam kalangan pengguna media sosial yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan fitnah. Seterusnya, kenapa media sosial menjadi salah satu cabaran ialah kerana pengguna media sosial mudah terpengaruh dengan budaya barat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau kita tengok, kebanyakan paparan di media sosial adalah berunsur barat. Hal ini mempengaruhi cara pemikiran dan etika rakyat Malaysia. Ada juga individu yang hilang identiti diri akibat pengaruhnya yang terlalu kuat terhadap budaya barat. Contoh budaya barat yang mempengaruhi rakyat Malaysia ialah budaya hedonism. Hedonism membawa maksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kebahagiaan hidup semata-matanya, di mana mereka tidak peduli tentang kebaikan atau keburukan sebelum melakukan sesuatu perkara. Sesetengah individu berani melakukan perkara yang mampu menjejaskan imej diri serta masyarakat. Selain daripada budaya hedonism, jenayah cyber juga suatu masalah yang kian berlaku di negara kita. Jenayah cyber merupakan satu perlakuan jenayah menggunakan peranti elektronik dan internet. Untuk pengetahuan anda, di negara kita terdapat pelbagai jenis jenayah cyber yang semakin hari semakin berlaku. Contohnya judi cyber, penipuan, pengoraman, pencurian maklumat peribadi dan lain-lain. Jenayah cyber memberi impak yang sangat besar kepada rakyat dan dilihat sebagai ancaman yang serius. Penjenayah cyber biasanya tidak mudah untuk dikenal pasti kerana kebanyakan mereka adalah terdiri daripada golongan yang berpengetahuan atau pakar dalam bidang ICT. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah berfikir secara rasional dalam mengambil segala keputusan ketika menggunakan media sosial. Rakyat juga haruslah mempunyai daya tahan dan agama yang kuat supaya dapat mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan etika dan peradaban rakyat Malaysia. Antara cabarannya ialah wawasan kemakmuran bersama, yang mana wawasan kemakmuran bersama ini merupakan salah satu rancangan Malaysia ke-12 menjelang tahun 2030. Wawasan ini mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi dalam kalangan masyarakat Melayu dan Bumiputra yang tinggal di luar bandar Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Melihat kepada definisi wawasan ini yang menginginkan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat, serta disokong pula dengan matlamat untuk menyediakan taraf hidup yang lebih wajar kepada semua rakyat pada tahun 2030. Namun, melihat kepada 3 objektif yang dikemukakan dalam wawasan ini, yaitu yang pertama pembangunan untuk semua, yang mana hasrat Malaysia untuk menstruktur ekonomi yang lebih progresif, berpaksikan ilmu pengetahuan, dan bernilai tinggi dengan memastikan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat dilihat sukar dan menjadi cabaran dalam melestarikan etika dan peradaban negara Malaysia yang sedia ada.
Hal ini dikatakan demikian karena apabila berlaku penstrukturan semua ekonomi, rakyat Malaysia akan mempelajari ilmu pengetahuan yang baru dalam mengendalikan aktiviti ekonomi yang telah distruktur semula. Keadaan ini menyebabkan cara kerja ataupun etika kerja asal telah berubah. Contohnya aktiviti ekonomi tradisional berubah kepada aktiviti yang lebih menjurus kepada kemahiran dan penggunaan teknologi. Seterusnya, menangani jurang kekayaan dan pendapatan untuk semua masyarakat supaya sama-sama membangun dan tiada yang ketinggalan. Namun, di samping kita melihat sisi yang positif, terdapat juga impak negatif daripada perubahan tersebut. Hal ini dikatakan demikian karena apabila jurang kekayaan dan pendapatan masyarakat berkurang, maka wujudlah sikap masyarakat yang tinggi diri ataupun lupa daratan sehingga mengubah etika dan peradaban, seperti cara berpakaian kepada yang lebih menjolok mata, menyebabkan runtuhnya akhlak dan maruah diri rakyat tersebut. Akhir sekali, negara bersatu, makmur, dan bermaruah, yang mana wawasan kemakmuran bersama menjelang tahun 2030 yang diimpikan oleh negara Malaysia akan terjejas apabila terdapatnya rakyat yang tidak bekerja sama dan lebih mengunggulkan budaya barat. Hal ini dapat dilihat melalui jati diri segelintir masyarakat yang gemar mengikuti budaya luar yang dilihat melalui media sosial. Tanpa disedari, perbuatan yang mereka lakukan itu dapat mencemarkan imej dan maruah negara. Kesannya kelestarian etika dan peradaban negara yang asal terancam. Saya akan membentangkan rumusan pembentangan kami pada kali ini. Kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Oleh itu, terdapat banyak perubahan-perubahan yang berlaku sama ada dari segi pembangunan maupun kemajuan teknologi serta sikap manusia yang turut berubah pada era globalisasi kini. Perubahan-perubahan ini adalah sejajar dengan kemajuan era globalisasi kini dan ia telah mendatangkan implikasi negatif terhadap kelestarian etika dan peradaban masyarakat. Nilai etika dan peradaban sejagat semakin lama semakin lenyap mengikut peredaran massa. Hal ini jelas berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Oleh sebab itu, setiap lapisan masyarakat perlulah menanamkan nilai etika dan moral dalam diri mereka agar dapat mengekalkan kesejahteraan negara. Selain itu, pembangunan negara juga akan terus maju selaras dengan sikap yang beretika dan bermoral tinggi. Hal ini sekaligus dapat menangani cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada pensyarah kami Dr. Budi Anto dan rakan-rakan sekalian. Saya Ivanus Ben Paulus dengan nombor matriks BA 211038 dari kumpulan 8 ingin membentangkan tema yang diberi, iaitu perkongsian budaya yang berada di Malaysia. Tajuk yang kami pilih dalam pembentangan kami hari ini adalah tarian etnik Sabah. Salah satu tarian yang kami pilih adalah tarian etnik Dusun Liwan. Berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan kami. Belum beralih ke slide yang seterusnya, saya yakin dan percaya bahawa tidak semua masyarakat di Malaysia mengenali tarian etnik ini. Antara persoalan yang kerap dipersoalkan adalah, apa itu tarian sumirit? Bagaimana asas pergerakan dia terbentuk? Tarian dusun apa? Macam mana tarian ini wujud? Tarian sumirit merupakan tarian etnik Dusun Liwan, kebanyakannya berasal dari daerah Kundasang dan Ranau, Sabah. Sinopsis tarian ini adalah tarian sumirit etnik Dusun Liwan Ranau. Tarian sumirit Methemu ini ditarikan oleh masyarakat Dusun Liwan yang majoriti menetap di daerah Ranau dan Kundasang. Dahulunya, tujuan tarian ini ditarikan ketika menyambut pahlawan-pahlawan yang pergi berperang atau keluar pergi berburu. Tarian sumirit biasanya ditarikan juga semasa majlis-majlis tertentu. Bagaimana asas pergerakan ini terbentuk? Tarian sumirit merupakan tarian suku kaum dusun daerah Ranau dan juga Kundasang. Tarian ini diilhamkan melalui gerakan seperti mogogik. Mogogik merupakan asas pergerakan yang memisahkan padi dari tangkai menggunakan kaki. Selain itu, mogigol. Pergerakan ini pula diilhamkan melalui burung yang riang gembira terbang di udara.
Tarian ini pada mulanya ditarikan untuk menyambut kedatangan pahlawan yang pulang membawa kemenangan dari berperang dan juga menari ketika Bobolen menukarkan acara penyambahan. Namun kini, dengan perubahan zaman, tarian ini juga ditarikan untuk meraihkan hari kebesaran seperti Tadau Keamatan, pesta perkawinan, menyambut kedatangan tetamu kehormat dan sebagainya. Asas pergerakan ataupun ragam tarian Sumirit ini terdapat dua, yaitu yang pertama mogogik. Mogogik merupakan asas seperti berjalan tetapi kaki bergerak seperti sedang meleraikan padi dari tangkai menggunakan kaki. Selain itu adalah mogigol. Pergerakan membuka tangan diilhamkan dari burung yang riang gembira terbang di udara. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.